Puisi dan Gemesit Maulid IKIM FM pada 4 Oktober 2024, 9 malam. Sempena Karnival at Masjid Sultan Iskandar, Bandar Dato' On, Johor Bahru yang dianjurkan bermula 3 hingga 5 Oktober 2024. Jom jelajah Mahabat IKIM FM Johor. Jumpa di sana. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian. Bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. Pertemukan, serikan di susah dan senang, sama haruni demi cinta yang hakiki. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM FM. Inspirasi utama anda.
IKIM FM, inspirasi utama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Syukur Alhamdulillah kita buka tirai pertemuan untuk inspirasi ilmu jam 10 pagi sampai 1 tengah hari. Bersama saya Syafiq Saleh dengan sahabat penyampai undangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Nazihah Ibni Hajar. Kali ini kita dalam slot inspirasi ilmu bersama dengan Syafiq. Betul. Khabar Nazihah okey? Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Hari ketiga katanya Nazihah akan bersama di IKIM FM untuk kita nak buat pencarian penyampai. Ni antara penyampainya. InsyaAllah anda boleh sama-sama terus dengar, ikuti follow rapat-rapat. Kan? Gitu. Sebab nanti katanya ada undian nanti. Ya, betul. Okey, bukan seperti mana kita tahu, bukan dekat DJ Pian dan juga DJ Taizo je yang perlu diundi. Kami-kami penyampai-penyampai undangan ni pun anda perlu undi juga. InsyaAllah pada 11 Oktober nanti. Saya difahamkan itu tarikh keramat untuk kami-kami ni. Jadi kepada pendengar-pendengar yang mungkin berminat untuk mengenali saya dengan lebih lanjut ataupun teringin nak dengar suara saya lagi berkumandang di IKIM FM ni, sila-silalah tag lah saya tu banyak-banyak insyaAllah. Ya, betul. Undi cepat. Kita kempen ni. Wah, okey. Baik, hari ni kita bersiaran untuk edisi hari Khamis bersamaan juga dengan 26 September 2024 bersamaan juga dengan 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kalau hari ni kan Nazihah, sahabat-sahabat kita bekerja bertugas, orang kata rutinnya sentiasa benda yang sama kan? Ya, betul. Tapi semangat tu pun kena perlu dinaikkan lagi. Ya, betul tu Syafiq. Sebab bukan apa ya, kita sebenarnya kan bila kita fikir-fikir balik, sebenarnya walaupun setiap hari kita buat benda yang sama, tapi bila kita bangun pagi tu kan sebenarnya kita kena sentiasa rasa syukur tau. Sebabnya bila rasa syukur tu bukan apa, bila kita bangun pagi tu bukan kita yang sebenarnya yang bangunkan diri kita. Kita nak kelip mata, kelip mata dalam masa sekali tu pun bukan dengan kekuatan kita kan. Jadinya bila kita dapat bangun pada setiap pagi tu, kena syukur banyak-banyak Allah rezekikan kita lagi pada hari ini untuk bangun, untuk kata memberi manfaat kepada manusia lain insya-Allah. Seperti mana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kita ni diciptakan di dunia adalah untuk beribadah kepada Dia kan. Jadi kita kena banyakkan syukur. Bila syukur, Allah dah janji. Allah dah janji apa Syafiq? Ya, Allah janjikan nikmat yang baik-baik untuk kita, berkatnya untuk kita kan. Betul, bertambah-tambah banyak-banyak insya-Allah. Anugerahnya. Baik, banyak lagi perkongsian selepas ni sebab kita akan dengarkan rancangan Tahsinul Ibadah bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Okey? Dan jangan ke mana-mana sebab ada lagi perkongsian selepas ni. Pastikan terus setia bersama IKIM FM. Inspirasi utama anda. Exercise untuk auto transmission yang mana PRND32L ini adalah auto transmission. Perlu di-exercisekan setiap satu pot itu dipanggilkan 2 saat berhenti, 2 saat, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kerana ini adalah memberikan ruang kepada tiap-tiap bilik itu basah dengan minyak supaya dia tidak susah untuk bila kita nak memerlukan keperluan ketika kita memandu. Ini akan memberikan kelancaran pergerakan transmisi untuk kita bergerak. Dan bagi kenderaan yang berusia 4 tahun kurang boleh lakukan seperti ini. Jika kenderaan yang melebihi tak perlu nak exercise, semua perlu kepada D, dan sewaktu D itu turun ke step kepada 3 balik kepada D. Tak perlu 2 dengan L sebab saya percaya 2 dengan L itu tak pernah langsung dimasuki. Ini akan menyebabkan dia tersumbat nanti, rosak pada gearbox. Tapi bagi kenderaan Tiptronic atau dipanggilkan CVT dan CVVT tidak perlu susah-susah sebab dia sampai D saja ada campur ada tolak. Jadi exercise lah 1, 2, dia tidak ada 3 sebab dia ada static. Bila static dia tidak akan melangkaui lebih daripada itu dan perlu patah balik kepada N. Lepas daripada N, mulakan perjalanan kepada auto, letak 1 step below D atau gear 3 dan bila kita bergerak letak pada D. Ini akan memberikan kita punya kuasa lonjakan atau G-force yang baik. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Inspirasi ilmu.
IKIM FM, inspirasi utama anda. Dengar IKIM FM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikimfm.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, IKIM FM turut boleh didengari melalui aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery. Melaka 89.5 FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq Saleh dan kita buka tirai pertemuan untuk Inspirasi Ilmu pagi Khamis. Seperti biasa, kita bawakan rancangan Tahsinul Ibadah. Anda boleh sama-sama tonton juga di Facebook Live, di YouTube Live IKIM FM. Kita ada secara langsung dekat situ. Jom sertai kita sebab nak bawakan perbincangan soal jawab agama. Juga kita bawakan dalam perkongsian menerusi kitab rujukan Intisari Matan Al-Zubad. Okey. Dan anda juga boleh WhatsApp juga ke talian WhatsApp konti 011-29004004. Pandangan juga persoalan anda yang boleh kita bincang-bincangkan di sini. Menerusi perkongsian kita seperti biasa, tak lain tak bukan kita bawakan perkongsian ilmu ini bersama dengan tetamu tetap kita untuk rancangan ini, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Dan pun anda bersama kita dekat konti IKIM FM nak mengalu-alukan kehadiran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, berkhair. Syukur dapat lagi bertemu kita Ustaz. Saban minggu setiap waktu ni kita dapat gunakan ruang peluang ini. Sebab baru ni Ustaz ada ramai yang tengok TikTok katanya persidangan istimewa ulama di Sri Petaling Ustaz. Meriah Ustaz Ya Allah kan. Ramai yang turun daripada baru ni, daripada utara katanya. Daripada utara. Ikut daerah tertentu masing-masing, zon masing-masing lah kan. Ya. Alhamdulillah semua dapat berkumpul kan. Syukur. Baik Ustaz, kita nak sambung lagi Ustaz untuk bincang kita pada kali ini. Kita nak buka kitab sebab kita bawa sesi bacaan kitab pada siaran kali ini. Nak sambung lagi dekat bahagian bab 32 muka surat 171 tentang ikrar ataupun pengakuan, dan kita nak sambung di petikan 606. Ustaz, sebagai sambungan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Syafiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan. Amin. Dan seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyambung bacaan daripada kitab Matan Safawaduz Zubad, iaitu pada hari ini di bait syair yang ke-606 di bawah tajuk Al-Iqrar. Kata pengarang, an haqqina laysa ar-ruju'u yuqbalu bal haqqu rabbi farruju'u afdalu. Baik, maksudnya tidak diterima penarikan balik pengakuan yang berkaitan dengan hak kita, yakni manusia sesama hamba. Bahkan pengakuan yang berkaitan hak-hak Allah, maka penarikan balik ikrar itu adalah diterima. Iqrar berkaitan dengan pengakuan. Ya. Pengakuan ada berbentuk pengakuan tanggungjawab harta. Pengakuan juga ada datang dalam bentuk pengakuan jenayah. Ya. Pengakuan yang melibatkan hak Allah, seperti pengakuan zina, seperti pengakuan liwat, seperti pengakuan yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, boleh ditarik balik. Ya. Maksudnya kalau satu orang itu dia telah membuat pengakuan yang dia telah melakukan zina, kemudian ditarik balik, adakah penarikan balik pengakuan itu diterima, ataupun oleh kerana dia telah mengaku maka dia tidak boleh menarik balik pengakuannya? Apa kesannya kalau kita kata boleh ditarik balik ataupun tidak boleh ditarik balik adalah pada hukuman.
Kalaulah dikatakan pengakuan itu boleh ditarik balik, maknanya walaupun dia telah mengaku dan dia telah tarik balik, dia tidak boleh dihukum. Dia dikira tidak melakukan apa-apa pengakuan. Tetapi hanya dibenarkan tarik balik itu ataupun hanya diterima tarik balik itu apabila ia berkaitan dengan jenayah-jenayah yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenayah-jenayah hak-hak harta, tanggungjawab harta yang berkaitan dengan manusia, maka tidak boleh ditarik balik. Contoh, satu orang itu telah membuat pengakuan bahawasanya saya ada berhutang dengan si fulan dengan jumlah sekian-sekian. Kemudian setelah beberapa ketika dia telah menarik kembali pengakuannya itu. Adakah terpakai? Penarikan pengakuan tadi tidak terpakai. Bahkan dia akan terus dipertanggungjawabkan atas pengakuannya itu. Inilah yang diterangkan oleh oleh pengarang pada bab penarikan balik pengakuan. Bahkan dinyatakan di sini, maka penarikan balik ikrar itu adalah lebih utama. Adalah lebih utama. Farruju'u afdalu. Adalah lebih utama. Di sini dalam terjemahan mungkin ada perlu dibaiki. Penarikan balik ikrar itu adalah lebih utama. Seperti mana kisah seorang pemuda yang telah membuat pengakuan berzina. Nabi telah memberi isyarat supaya dia tarik balik. Nabi enggan untuk melihatnya di sebelah kanan, dia datang sebelah kiri, dia mengadu lagi yang dia telah berzina, kemudian datang ke depan. Nabi memberi isyarat, Nabi tidak boleh mengarahkan dia tarik balik sebagai pihak pelaksana hukuman. Tetapi itu adalah isyarat daripada Rasulullah bahawasanya kamu boleh tarik balik pengakuan. Sehingga Nabi bertanya kepada dia, adakah kamu ini gila? Tidak, saya tidak gila. Saya sedar apa yang saya mengaku ini. Dan setelah berkali-kali dia telah membuat pengakuan tersebut, maka tidak ada jalan lain melainkan perlu dilaksanakan hukuman di atas pengakuannya itu. Kerana contohnya dalam bab hudud penzinaan, bagaimana disabitkan hukuman misalnya rejam ataupun hukuman 100 sebatan bagi yang belum berkahwin? Pertama dengan saksi. Kita perlukan 4 orang saksi yang melihat peristiwa itu serentak. Dan perkara ini untuk dicapai sangat sukar. Bagaimana 4 orang saksi itu boleh melihat perbuatan berzina itu secara serentak? Ia sukar. Dan biasanya hukuman terhadap jenayah zina itu adalah sabit melalui pengakuan. Melalui pengakuan. Di zaman Rasulullah pun ia sabit melalui pengakuan. Namun oleh kerana dia melibatkan hak Allah, masih ada ruang dan peluang kepada pelaku jenayah itu untuk menarik balik. Tapi kalau dia tetap berkeras untuk membuat pengakuan, dan mungkin ulama telah tafsirkan mengapa sahabat itu mendedahkan keaibannya. Bukankah lebih baik dia menutup keaibannya, kemudian bukankah Nabi juga telah memberi isyarat kepadanya supaya menarik balik? Begini, seperti yang diterangkan oleh ulama, boleh sahaja beliau bertaubat bersendirian. Beliau menyesali perbuatannya. Oleh kerana sahabat ini dia rasa tak tenteram. Dia tak pasti adakah taubatnya itu diterima ataupun taubat itu tidak diterima. Manakala kalau dia telah dilaksanakan hukuman ke atas dirinya, maka secara pasti dosanya telah diampunkan, maka dia ingin mengambil yang pasti itu. Bila sudah dilaksanakan rejam ke atas dirinya, secara pasti dosanya telah diampunkan. Adapun kalau dia semain taubat, adapun kalau dia istighfar, mungkin diterima, mungkin tidak diterima, maka dia ingin mengambil jalan yang lebih tenteram. Masya Allah, ini adalah merupakan iman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Seterusnya pada bait syair yang ke-607, kata pengarang, waman bimajhulin aqarra qubila bayanuhu bikulli ma tamawwala. Baik,
Maksudnya, sesiapa yang mengeluarkan pengakuan dengan sesuatu yang tidak jelas, maka diterima ia tafsirannya tentang maksud lafaz ikrar yang tidak jelas itu dengan apa-apa sahaja yang mempunyai nilai harta. Ada satu kes yang mungkin berlaku ataupun situasi lah kita katakan dalam bab pengakuan, iaitu seseorang dia buat pengakuan tentang satu tanggungjawab harta, namun dia tidak menjelaskan secara figure berapa. Contohnya, saya ada berhutang dengan Zaid, begitu je sahaja, tanpa menyatakan jumlahnya, tanpa menyebut nombornya. Maka adakah dia akan dipertanggungjawabkan di atas pengakuan dia itu? Jawapannya ya. Dia akan dipertanggungjawabkan. Masalahnya dia tidak menyatakan berapakah jumlah hutangnya. Kaedah penyelesaian yang disarankan oleh fuqaha adalah bila dia kata dia ada hutang. Bila sebut contohnya dia ada hutang duit misalnya, ataupun dia ada hutang beras misalnya, dia ada hutang gandum misalnya, maka kita mahkamah, qadhi, hakim akan menafsirkan hutang yang dia sebut secara sama itu tanpa menyebut figure dengan apa-apa tafsiran yang paling minima. Paling minima yang boleh disifatkan sebagai harta. Dan di atas tafsiran minima itu, maka dia akan dipertanggungjawabkan untuk bayar. Maka mahkamah akan tafsirkan, dia kata dia ada hutang beras. Jadi berapakah kadar beras yang sudah mempunyai nilai? 1 cupak beras, maka ditafsirkan sebagai 1 cupak beras dan dia akan dipertanggungjawabkan untuk membayar 1 cupak beras. Oleh kerana apa? Ini dalam situasi apa? Ini dalam situasi apabila pengakuan itu dibuat secara sama, secara tidak menyatakan figure, hanya menyatakan hutang. Dia tetap dipertanggungjawabkan. Pengakuan dia itu sah. Cuma cara nak tafsirkan pengakuan dia itu akan diserahkan kepada mahkamah, dan mahkamah akan tafsirkan sebagai bikulli ma tamawwala, kata pengarang, dengan apa-apa sahaja yang mempunyai nilai harta. Dia tak bolehlah tafsirkan, makna hutang beras itu sebiji beras. Sebiji beras ni tak ada nilai. Mana ada orang berhutang orang lain sebiji beras? Sebiji beras nak buat apa? Sebutir beras nak buat apa? Nak tutup lubang dinding yang mungkin tak pasti. Jadi tak ada nilai, tak boleh ditafsirkan dengan suatu nombor ataupun suatu kadar yang tidak ada nilai. Masya-Allah, itu dia. Kita dah faham bagaimana keadaan apabila kita nak cakap tentang ikrar itu, saat mana yang boleh kita isytihar, kita nak tarik balik kan, semuanya ada dibincangkan di situ. Okey, kita nak berehat seketika dan kita akan sambung untuk masuk ke dalam mungkin bab baharu Ustaz. Selepas ni insya-Allah kita akan dengar dan perhalusi satu persatu dalam perkongsian kita. Okey, untuk anda jangan ke mana-mana, banyak lagi perkongsian selepas ni di rancangan Tahsinul Ibadah. Kekal bersama IKIM FM. Imam Al-Ghazali rahimahullah. Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah di Ghazalah, pinggir kota Tus, iaitu bahagian timur laut Iran kini. Antara gelaran yang diberikan kepada beliau termasuklah Hujjatul Islam, Syekhul Islam, Barakatul Anam, Sirajul Mujtahidin dan Zainul Abidin. Imam Al-Ghazali terkenal sebagai ilmuwan agung Islam, pemikir Islam dan mujaddid bagi kurunnya. Gurunya Imam Al-Juwaini yang dikenali sebagai Imam Al-Haramain pernah mengatakan bahawa ilmu Imam Al-Ghazali seumpama lautan yang tidak bertepi. Imam Al-Ghazali mempelajari ilmu fiqh, ilmu usul, ilmu mantiq, ilmu falsafah, ilmu kalam, ilmu perdebatan dan ilmu bahasa semasa mengikuti pengajian di Madrasah An-Nizamiyah di kota Naisabur. Beliau mempelajari ilmu tasawuf daripada Syekh Abu Ali Al-Fadl, Ibn Muhammad Al-Tusi dan Syekh Abu Bakar Yusuf An-Nasaj Al-Tusi. Imam Al-Ghazali menghasilkan risalah dan ratusan buah kitab. Antara kitab karangan beliau termasuklah
إحياء علوم الدين، بداية الهداية، الاقتصاد في الاعتقاد، مقاصد الفلاسفة، تهافت الفلاسفة، المنقذ من الضلال، كيمياء السعادة، الوجيز dan banyak lagi. Imam Al-Ghazali menjadi rujukan para sufi selepas beliau kerana dianggap sebagai ilmuwan Islam yang menguasai ilmu hakikat dan syariat. Imam Al-Ghazali rahimahullah meninggal dunia pada tahun 505 Hijriyah. Petikan daripada buku Khilafiyah, Persoalan dan Penjelasan, tulisan Ustaz Muhadir Haji Jol. Peringatan kepada semua pemandu-pemandu. Lorong-lorong yang disediakan di negara kita ni ada 2, 3, 4 lorong. Ada yang 5 lorong pada satu hala. Dan kerajaan menghabiskan duit berjuta-juta walaupun tuan-tuan bayar tol, tetapi keselamatan itu diutamakan. Jadi lorong yang paling kiri itu adalah pemanduan yang bawah daripada 70 km sejam. Lain yang kedua 80, lain yang ketiga 90 dan lain yang lalu untuk lain memotong yang dalam sekali, ke kanan sekali itu adalah 110 had laju di negara kita. Jadi kalau tuan-tuan bawa kereta yang sisinya kecil, kenapa mesti duduk di lorong paling laju? Duduklah di lorong yang betul supaya anda selamat sampai ke destinasi. Jangan terkejar-kejar, nanti anda dikejarkan ke tempat lain. Ini yang payah nanti. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Negeri Sembilan 102.7. Hanya yang terbaik bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Saya Syafiq Saleh. Masa lagi temankan anda di rancangan setiap pagi Khamis ni. Ada rancangan Tahsinul Ibadah. Jom tonton di Facebook Live, di YouTube Live IKIM FM. Kita nak sama-sama bincang-bincangkan dalam soal jawab ibadah, soal jawab agama. Dan kita nak fokus lagi pada hari ini untuk sesi bacaan kitab kita menerusi rujukan kitab Matan Al-Zubat. Okay? Dan kita nak masuk ke bab yang ke-33 pula. Berkaitan dengan pinjaman barang. Ustaz, jom kita nak sambung lagi Ustaz untuk bicara selanjutnya ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang, tasihhu in waqataha aw atlaqa fi 'ainin tifa'uha ma'al baqa. Baik, maksudnya sah akad meminjam barang atau harta jika dinyatakan kadar waktu atau secara mutlak pada barang penggunaannya dan kekal ain zatnya. Bab yang kita baru masuk pada hari ini adalah berkaitan dengan meminjam barang. Ini selalu kita buat. Pinjam barang. Pinjam motor, pinjam pen, pinjam kalau mak-mak mungkin pinjam cawan, pinjam pinggan, pinjam kuali. Pinjam bawang tak termasuk. Meminjam lah. Dia ada beza antara meminjam dengan berhutang. Meminjam ni kita akan pulangkan barang yang sama. Kalau berhutang kita tak pulangkan barang yang sama. Kita pulangkan barang yang seperti. Ya. Bukan barang yang sama kita pinjam. Betul. Itu namanya pinjam. Maka nama dalam bahasa Arab ni, bab pinjam barang ni dipanggil ariyah. Ya. Untuk melakukan akad pinjaman ini dia boleh berlaku dengan dua cara. Pertama, kata pengarang, sah akad meminjam barang atau harta jika dinyatakan kadar waktu. Ini cara yang pertama. Dinyatakan kadar waktu. Aku bagi kamu pinjam basikal aku untuk 1 hari. Sehingga petang esok. Contoh. Ini dipanggil akad bersama dinyatakan waktu. Ataupun secara mutlak. Secara mutlak itu tanpa dinyatakan waktu. Ahmad, aku nak pinjam basikal kamu. Kemudian Ahmad berkata, pakailah. Tanpa dinyatakan sampai bila. Ini dipanggil memberi pinjaman secara mutlak. Ya. Kedua-duanya boleh. Kedua-duanya harus. Walaupun tak dinyatakan sampai bila. Sebab apa? Sebab
tidak akan berlaku kezaliman sebenarnya. Ya. Pihak yang bagi pinjam ni bila-bila masa dia nak ambil balik barang yang dia pinjamkan, itu hak dia. Dan dalam masalah ni tidak ada apa-apa pembayaran yang perlu dibuat. Ya. Dia beza dengan sewa. Kita tak boleh sewa satu barang dalam keadaan tak dinyatakan sewaan itu sampai bila. Tak boleh. Satu, bila disebut sewaan, di situ ada bayaran. Jadi bayaran ni untuk berapa lama masa. Mesti ada had dia, barulah akad itu akad yang jelas di antara kedua belah pihak. Namun dalam masalah pinjaman ini, oleh kerana pihak yang memberi pinjam bila masa dia nak ambil balik, dia boleh ambil walaupun dia sebut sehari. Contohnya malam dia dah minta, dia telefon, aku nak pakailah basikal ni. Dia ada hak untuk melakukannya. Sebab apa? Sebab dia tidak mengambil apa-apa bayaran daripada pihak yang meminjam. Dan pihak yang meminjam tak boleh berhujah, tadi kata pinjam sampai esok, kemudian ambil balik, belum sampai 1 hari dah ambil balik. Dia tak boleh berhujah seperti itu, kerana dia tidak mengikat pihak yang memberi pinjam itu dengan bayaran. Berbeza dengan sewa. Sewa tidak boleh. Kalau disewa basikal itu untuk tempoh sehari, tidak boleh diambil sebelum cukup ataupun genap 1 hari. Dan untuk akad pinjaman ini adalah pada barang penggunaannya dan kekal ain zatnya. Mungkin perlu dibaiki sedikit terjemahannya. Secara mutlak pada barang yang menggunakannya bersama kekal ain zatnya. Bersama tu, dan itu ditukar dengan perkataan bersama. Secara mutlak pada barang yang penggunaannya bersama kekal ain zatnya. Tadi contoh Syafiq bawa contoh apa tadi? Contoh bawang. Bawang itu tak boleh dipanggil pinjam. Sebab apa? Sebab bila kita pinjam bawang, kita nak guna untuk masak. Betul. Adakah ketika kita memulangkan, kita pulangkan bawang yang sama? Tidak. Bawang itu sudah digoreng, sudah dimasak. Untuk akad pinjaman, syaratnya adalah barang yang dipinjam itu boleh digunakan dalam keadaan kita tak perlu melupuskan ainnya. Cara menggunakannya tanpa perlu melupuskan ainnya. Contohnya, boleh tak nak pinjam gula? Tak boleh. Kerana gula ni cara penggunaannya adalah dengan melupuskannya. Bubur air, habis. Pinjam bawang, tak boleh melupuskannya. Pinjam beras, tak boleh. Dia tak dipanggil pinjam. Sebenarnya kalau beras dan seumpamanya, ia dipanggil hutang. Walaupun bahasa makcik-makcik, ibu-ibu, mak-mak, dia guna perkataan pinjam, ayat yang lebih tepatnya adalah hutang. Nak hutang secupak beras, nak hutang sebiji bawang misalnya. Itu ayat yang tepatnya, insya-Allah. Jadi untuk akad pinjaman ini hanya untuk barang-barang yang apa? Yang penggunaannya tidak melupuskan ainnya. Maka berbangkit soalan, saya pinjam pen daripada seseorang. Bukankah ketika saya menggunakan pennya, dakwat yang saya pakai itu lupus? Tidak mungkin dikembalikan. Kalau dakwat itu perlu dikembalikan, tak ada makna saya pinjam pen daripada dia. Kerana saya mahu dakwat itu tetap di atas kertas. Di sini ulama telah menyebut bahawa sebenarnya dalam masalah meminjam pen, apa yang berlaku, kita pinjam batang pen itu, dan orang yang bagi pinjam pen itu menghadiahkan dakwatnya. Itu yang berlaku. Walaupun perkataan yang digunakan itu hanya pinjam pen, tetapi secara urufnya orang tahu, orang pinjam pen ni bukan nak bubuh kat telinga, bukan nak hias kat poket, dia nak pakai lah. Dan ketika kita serahkan pen, memang kita tahu yang orang itu akan mengambil sedikit daripada dakwat kita. Dan perkara ini ma'ruf, diketahui sesama, maka tak ada masalah.
hanya kita kata aku bagi pinjamkan pen aku ini, tak perlu pun sebut, dan aku menghalalkan dakwatnya, itu tak perlulah ditambah. Ada sebahagiannya nak ambil lebih warak, ini aku pinjamkan batang pen dan aku halalkan dakwatnya. InsyaAllah tak perlulah aku halalkan dakwatnya, kerana kita sudah berpada dengan pemakluman daripada segi hurufnya. Baik, satu lagi Syed. 609. Ya, betul. Yadmanuha wa mu'anar raddi wa fi saumin biqimatin liyaumit talafi. Baik, maksudnya si peminjam hendaklah menjamin barang itu dan menanggung kos penghantaran balik dan jaminan pada barang yang diambil untuk dilihat dalam proses tawar-menawar. Nilai gantinya adalah berdasarkan harga barang ketika hari ia rosak atau binasa. Yadmanuha wa mu'anar raddi. Pihak yang meminjam menanggung. Pertama, dia menanggung sebarang kerosakan yang berlaku pada barang yang dipinjam. Dalam bahasa fiqahnya ia dipanggil yad dhaman. Al-musta'ir, yad bagi musta'ir itu adalah yad dhaman. Sebarang kerosakan yang berlaku pada barang yang dipinjam ditanggung penuh oleh pihak yang meminjam. Itu maksud yad dhaman. Si peminjam hendaklah menjamin. Menjamin barang itu dengan makna apa? Dengan makna dia perlu menanggung sebarang kos kerosakan. Dia perlu menanggung sebarang kos aib yang berlaku padanya. Itu yang pertama. Ya. Dan yang kedua, wa mu'ana raddi, dia perlu menanggung kos penghantaran balik. Dia pinjam basikal kita. Dah sampai waktu nak kena serah, dia telefon kita, ni dah petang dah. Ya. Datang ambil basikal kau. Siapa yang nak kena hantar ni? Kita kena pergi ambil ke atau dia kena hantar? Dia perlu hantar. Yang meminjam itulah yang perlu menghantar barang yang dipinjam kepada pihak yang memberi pinjam. Itu yang dimaksudkan perlu menanggung kos penghantaran balik. Perlu ditanggung oleh pihak yang memberi pinjam. Dan jaminan pada barang yang diambil untuk dilihat dalam proses tawar-menawar. Ini dalam istilah fiqh dipanggil al-ma'khudhu bis-sawm. Al-ma'khudhu bis-sawm. Apa maksud al-ma'khudhu bis-sawm? Ada barang yang kita serahkan kepada seseorang dalam tempoh tawar-menawar. Dia nak tengok dulu. Ambillah basikal ni. Dia nak cuba dulu. Dia minat dengan motor kita. Ya. Dia nak cuba dulu. Dia bawa dulu balik rumah dia dulu. Buat pusing-pusing dulu. Ini yang dipanggil al-ma'khudhu bis-sawm. Iaitu sesuatu barang yang diambil dalam tempoh tawar-menawar. Barang tersebut perlu dijamin oleh pihak yang ambil tu. Dia bawa balik basikal kita untuk tengok-tengok dulu. Dia bawa balik motor kita untuk tengok-tengok dulu. Dia perlu faham. Kalau berlaku apa-apa pada motor kita, kalau berlaku apa-apa pada basikal kita, dia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap ganti rugi. Itu yang ingin diterangkan pada kenyataan dan pada barang yang diambil untuk dilihat dalam proses tawar-menawar. Kemudian, bila berlaku keadaan kerosakan ataupun kemusnahan, barang yang dipinjamkan itu musnah. Barang yang diserahkan untuk lihat-lihat dahulu dalam tempoh tawar-menawar itu musnah. Ya. Seperti yang disebutkan tadi, perlu diganti. Perlu diganti. Diganti dengan apa? Dengan nilai. Bila sebut perlu diganti dengan nilai, maksudnya perlu dibayar duit lah. Ya. Perlu dibayar duit. Nilai. Itu maksud nilai. Bukan maknanya dia berganti, dia kena bagi kat kita basikal. Tak. Dia bayar duit. Qimah. Soalan dia, bayaran tu ataupun nilai itu bagaimana kita akan tentukan. Macam mana kita nak tentukan berapakah nilai yang sepatutnya dibayar oleh pihak peminjam? Siapa yang menentukan? Sepatutnya yang menentukan adalah hakim. Pihak yang berkuasa lah. Pihak berwajib. Dan cara untuk menentukan itu adalah nilai barang itu pada hari dia musnah.
Bukan pada hari dia ambil daripada kita. Bukan pada hari yang kita beli dulu. Itu baru sangat. Ya. Tetapi pada hari dia rosak, pada hari dia musnah, nilai dia tu berapa? Ya. Ini baru adil. Dia tak boleh kita kata, aku beli motor ni harga 7,000, kau bayar 7,000. Sedangkan motor kita dah pakai 5 tahun. Ya. Takkan selepas 5 tahun pun nilai dia juga 7,000. Itu tidak adil. Betul. Maka cara dia adalah pada hari rosak, pada hari binasa, pada hari musnah, berapa nilainya, maka itu sahaja yang wajib dibayar oleh pihak peminjam. Wallahu a'lam. Baik, masya-Allah, itu dia beberapa petikan yang sempat kita bawakan dalam sudut perbincangan kita, iaitu berkaitan dengan ikrar, berkaitan juga dengan peminjaman dekat situ kan. Nanti kita akan bincangkan lagi Ustaz macam mana untuk petikan-petikan yang seterusnya untuk kita bahaskan di sini. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah ada rezeki ada masa kita akan jumpa lagi untuk pertemuan kita yang akan datang. Jumpa lagi Ustaz. Semoga baik-baik untuk Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti Bual Bicara kita menerusi rancangan Tahsinul Ibadah dan kekal bersama IKIM FM sebab banyak lagi perkongsian selepas ni. Pastinya IKIM FM inspirasi utama anda. Kuching 93.7 FM. Islamic Tourism Month 2024 kini kembali. Dianjurkan Islamic Tourism Center ITC. Sertai ITM 2024 TikTok Challenge dan menangi hadiah bernilai RM50,000. Hadiah utama termasuk pakej umrah untuk 2 orang, pelbagai pakej percutian yang menarik dan kad prabayar. Cara penyertaan sangat mudah. Kunjungi premis yang menyertai ITM 2024, rakam dan kongsikan pengalaman anda di TikTok dengan hantaran paling kreatif dengan hashtag Experience ITM 2024 dan tag kami @ITC_MY. Jangan lepaskan peluang ini. Layari www.itm.itc.gov.my untuk maklumat lanjut. Sekali lagi, www.itm.itc.gov.my. Islamic Tourism Month 2024. Gerbang pengalaman pelancongan menakjubkan. IKIM FM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Dia yang tahu isi hatimu. IKIM FM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM FM, inspirasi utama anda. Lahad Datu 107.3 FM. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah.
Aku memohon ampun